Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membincangkan tajuk baru yang berkenaan dengan persekitaran dalaman badan kita. Okey. Apa itu persekitaran dalaman badan? Okey, jadi kalau suhu bilik, suhu persekitaran, kelembapan, kelembapan bilik itu berkenaan dengan keadaan persekitaran luar badan. Okey, yang kita nak bincang hari ni ialah dalam badan kita. Okey, di mana ada beberapa faktor dalam badan kita yang kita sentiasa perlu kekalkan. Okey, contohnya suhu badan. Sekarang ni SOP baru. Setiap kali kamu hadir ke sekolah, kamu perlu cek, perlu scan suhu badan kamu. Okey, di mana suhu badan kita, suhu badan normal ialah julatnya antara 36 sehingga 37.4. Okey, sekiranya lebih daripada itu dikira demam. Alright. Okey. So, suhu normal ini ialah persekitaran dalaman badan kita. Okey. Apa jadi sekiranya demam terlalu tinggi, suhu badan kita terlalu tinggi? Okey, mungkin sel-sel dalam badan kita akan mati. Baik. Kemudian kita lihat pula ada banyak persekitaran dalaman dalam badan. Okey, contoh yang lain ialah tekanan darah. Okey, kalau perasan kadang-kadang mak dengan ayah kamu selalu cek, selalu memeriksa tekanan darah mereka. Okey, so selalunya tekanan darah yang normal ialah 80/120. Okey, yang ni normal lah. Okey, tapi kalau lebih daripada tu dikira tinggi. Okey, yang ni dikira tinggi. Okey, kalau rendah daripada ni, maksudnya tekanan darah rendah. Okey, jadi badan kita pun sama juga, kena kekalkan tekanan darah yang normal. Okey, selain daripada tu, pH badan kita, kandungan air dalam badan kita, kandungan gula dalam darah kita. Okey, semuanya perlu ada dalam julat yang normal. Okey. Baik, apa jadi kalau tak normal? Otak kita akan kesan. Okey, otak kita akan mengesan perubahan ini. Okey, sama ada mungkin suhu tadi, suhu badan kita meningkat. Okey, otak akan kesan. Okey, bila dia kesan, dia akan membuat mekanisme pembetulan. Okey, mekanisme pembetulan. Okey, supaya dia boleh menurunkan balik suhu tadi kepada julat suhu normal. Okey, tapi kalau suhu badan menurun, sama juga pusat kawalan kita iaitu otak kita akan mengesan suhu badan kita menurun. Kemudian dia akan buat mekanisme pembetulan dan meningkatkan balik suhu ke julat suhu normal. Okey, macam mana mekanisme pembetulan ini berlaku? Otak kita akan mengarahkan bahagian-bahagian anggota badan kita untuk bertindak balas. Okey, bergerak balas. Okey, kejap lagi kita akan bincangkan. Okey, ini semua kita panggil homeostasis. Okey, homeostasis. Homeo bermaksud sama. Okey, diambil daripada perkataan Greek. Dan stasis juga tidak bergerak. Stasis pula tidak bergerak. So, sama tidak bergerak. Okey, jadi apa itu homeostasis?
Dia merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu benda hidup ataupun organisma. Okey, supaya berada dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Okey. So, apabila keadaan persekitaran dalam badan kita stabil, seimbang, barulah kita boleh buat semua proses hidup dengan lancar. Okey. Macam cikgu cakap tadi, kalau persekitaran kita tak seimbang, contohnya suhu terlalu tinggi, sel boleh mati. Okey. Baik, kita lihat macam manakah kawal atur kandungan air. Okey, kita nak lihat dahulu macam mana badan kita mengekalkan kandungan air di dalam badan. Baik, kawal atur kandungan air ni adalah untuk memastikan bahawa dalam badan kita mempunyai julat kandungan air yang normal lah. Okey. Sistem yang terlibat dalam kawal atur kandungan air ni adalah sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Manakala organ yang terlibat pula ialah ginjal dan juga otak. Okey. Baik. Jadi cikgu nak terangkan dahulu apa jadi pada badan kita sekiranya air dalam badan kita meningkat. Okey. So di dalam badan kita julat aras air yang normal ialah 60% sehingga 70%. Maksudnya dalam badan kita mempunyai sebanyak 60 hingga 70% air. Okey, dalam badan. Jadi katakanlah hari tu mak kamu buat air sirap Bandung. Kamu suka air sirap Bandung, jadi kamu minum banyak. Okey. Bila kamu minum banyak, kandungan air di dalam badan akan meningkat. Okey. Kemudian otak akan kesan perubahan tu. Bila otak kesan, otak akan mengarahkan tubuh badan kita untuk membuat mekanisme pembetulan. Baik, kemudian otak tu akan merangsang rembesan sejenis hormon. Supaya ginjal tu boleh menambahkan penghasilan air kencing. Lebih banyak air kencing dihasilkan. Jadi kalau kamu ingat sistem perkumuhan kita yang ada ginjal buah pinggang lah. Buah pinggang. Dia lebih kurang macam ni. So ini ginjal, kedua-dua ginjal akan menghasilkan air kencing yang banyak. So dia hasilkan air kencing sampai penuh bunyi kencing, kita akan rasa nak pergi tandas lah. Okey. Kemudian bila kita kencing, bila kita buang air kecil, semua ni akan dikeluarkan daripada badan kita. Jadi ginjal ni akan hasilkan lagi air kencing, sehinggalah kandungan air dalam badan kita turun ke aras yang normal, julat yang normal, iaitu 60 hingga 70% daripada badan kita. Itu kalau aras air meningkat. Apa jadi pula kalau aras air menurun? Katakanlah mula-mula kita ada aras air yang normal dalam badan 60 hingga 70%. Kemudian kamu bersenam. Bila bersenam, kamu akan keluarkan peluh. Bila peluh banyak keluar, apa jadi pada kandungan air dalam badan kita? Dia akan menurun lah. Kemudian otak akan kesan perubahan tu dan mengarahkan anggota badan kita untuk membuat mekanisme pembetulan sekali lagi. Baik, jadi otak ni dia akan merangsang sejenis hormon supaya ginjal kita menghasilkan air kencing yang sedikit. Boleh mengurangkan pengeluaran ataupun penyingkiran air daripada badan kita. Sebab kita tak cukup air ni. Kemudian kamu akan rasa dahaga. Bila rasa dahaga, kamu pun minum.
Okey, minum sehinggalah kandungan air dalam badan meningkat semula ke julat yang normal. Okey, so ini adalah kawal atur kandungan air untuk pastikan bahawa aras air dalam badan kita normal.